Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, murid-murid. Okay, insyaAllah hari ini kita akan masuk Tauhid, subjek Tauhid, tajuk yang baru iaitu beriman kepada kitab. Okay, apa itu kitab, murid-murid? Kitab tu kalau dalam bahasa Arab kita belajar kitab tu buku, betul tak? Okay, hari ini saya nak ajar tentang kitab dalam Tauhid ni apa. Okay, kita tengok yang pertama, pengertian beriman kepada kitab. Apa maksud kitab ni? Okey, maksud kitab iaitu Allah telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul menjadi panduan hidup. Okey. Maksudnya kat sini Allah telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul. Tak semua nabi dan rasul yang menerima kitab. Okey, ada sebahagian rasul dan juga nabi sahaja yang menerima kitab. Untuk apa? Sebagai panduan hidup kita. Kita nak hidup ni, kita boleh ke hidup macam tak ada hala tuju? Tak. Kita hidup ni, kita ada arah dia. Kita kena kita ada tujuan kita nak hidup ni. Apa tujuan kita? Iaitu tujuan kita hidup adalah untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah turunkan kitab untuk jadi rujukan kepada umat Islam. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, itu yang dimaksudkan dengan pengertian kitab. Okey, yang kedua, kita tengok pula dalil beriman kepada kitab. Okey, berdasarkan dalil nakli, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Okay, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu. Surah An-Nisa ayat 136. Okey, ini dalil tentang kitab. Itu Allah dah turunkan kitab ni kepada orang-orang yang beriman. Supaya apa? Untuk menetapkan iman kita. Allah nak kukuhkan iman kita. Allah nak kukuhkan iman kita kepada Rasul dan juga Nabi, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan. Okay. Seterusnya, apa hukum beriman kepada kitab? Okay, hukum beriman kepada kitab adalah wajib. Okay, wajib, bukan sunat, bukan harus, bukan haram. Okay, tetapi wajib. Wajib maksudnya kita nak tak nak kena buat. Kita nak tak nak kena beriman dengannya. Kalau kita tinggalkan hukum beriman kepada kitab ni, maka tergugurlah syarat-syarat sebagai orang Islam itu sendiri. Okey, hukum beriman kepada kitab adalah wajib. Okey, wajib tu yang macam mana? Wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan, wajib mengamalkan isi kandungan Al-Quran dengan ikhlas. Okey, kita tengok pula contoh-contoh kitab. Okey, nama-nama kitab yang diturunkan kepada Nabi. Okey, yang pertama adalah Al-Quran. Inilah yang dinamakan kitab. Okey, kitab yang awak baca hari-hari tu, itu Al-Quran tu, itu kitab. Okey, Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua Al-Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga, kitab Zabur, iaitu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang keempat, At-Taurah, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Okey, ini 4 kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Okey, dulu kita sebelum diturunkan Al-Quran, telah diturunkan kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurah kepada Nabi-Nabi yang Allah telah pilih. Okey, selepas tu barulah turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang terakhir sebagai rujukan kepada umat Islam. Dah tak ada dah kitab yang Allah turunkan.
Al-Quran ni lah kitab yang terakhir yang telah Allah turunkan untuk kita sama-sama ikut, untuk sama-sama kita ambil isi kandungan Al-Quran tu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu yang dinamakan Al-Quran ni sebagai kitab ni sebagai panduan untuk kita sebagai umat Islam untuk rujuk. Kalau kita tak tahu sesuatu benda, kita kena rujuk. Okey. Allah semua dah bagi tahu apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat, semua dalam Al-Quran. Kita kena rujuk, kita kena tengok Al-Quran. Sebab tu kita tak boleh buat apa-apa ikut akal fikiran kita. Kan, contohlah kita kata orang tanya kat kita, apa hukum, contoh orang tanya kat kita tentang apa ya, saya nak bagi contoh. Contoh paling senang lah, apa hukum kita memakan anjing dengan babi. Kita pun apa ya tak tahu. Kita pun ikut akal kita, kata boleh. Tapi sebenarnya Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. Sebab tu kita kena rujuk balik Al-Quran, kita kena tengok balik Al-Quran. Allah cakap apa sebenarnya dalam Al-Quran tentang hukum kita makan anjing dengan babi ni. Allah dah bagi tahu dah dalam Al-Quran, hukumnya adalah haram. Contoh yang lain, kita tak tahu tentang hukum melawan ibu bapa. Allah dah cakap, kita contohlah ada orang tanya kat kamu, apa hukum kamu bercakap kasar dengan ibu kamu? Contoh ibu awak marah awak pun boleh tak awak marah balik ibu awak, kata kan, ibu awak suruh awak bekerja rumah, awak kata nantilah ibu tak tahu ke saya sibuk. Kita cakap macam tu, boleh ke? Tak boleh. Kita kena rujuk balik Al-Quran, kita tengok balik Al-Quran. Allah cakap apa? Allah kata kita tak boleh melawan ibu atau bapa kita. Sebab kalau kita lawan ibu bapa, Allah dah bagi tahu hukumnya berdosa. Allah dah bagi tahu semua hukum kita dalam Al-Quran. Sebab tu kena rajin baca Al-Quran untuk kita tengok apa yang Allah dah bagi tahu kat kita, apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah suruh kita tinggalkan. Okey. Ini adalah Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Okey, sebelum ni Az-Zabur, At-Taurat, Al-Injil. Tapi kitab-kitab ni semua telah diselewengkan. Maksudnya orang-orang telah banyak selewengkan kitab Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, sampai kita tak boleh nak rujuk dah kitab ni. Sebab kalau kita tahulah orang Yahudi dia akan gunakan kitab Injil sebagai rujukan dia. Kitab Injil ni sebenarnya dulu dia macam Al-Quran juga, tapi sebab dah diselewengkan, sebab tu kita tak boleh rujuk kitab Injil ni. Sebab tu sekarang ni kita kena rujuk Al-Quran. Al-Quran ni Allah pelihara daripada dulu sampai sekarang. Orang tak boleh nak tiru Al-Quran ni. Orang tak boleh nak selewengkan dia, sebab Allah dah pelihara dah Al-Quran ni. Okey. Sebab tu kita sekarang ni kita kena perlu berpegang dengan Al-Quran sekuat-kuatnya. Itu saja untuk tentang pembelajaran kita tentang beriman kepada kitab. Sebagai kerja rumah, Ustazah nak murid cuba buat peta minda yang paling cantik tentang nama-nama kitab yang diturunkan. Okey, contoh ini adalah Ustazah punya peta minda lah. Saya letak gambar Al-Quran kat sini. Okey. Lepas tu buat peta minda. Yang pertama Al-Quran, siapa nabi dia. Yang kedua Al-Injil, siapa nabi dia. Yang ketiga Al-Zabur, siapa nabi dia. Yang keempat At-Taurat, siapa nabi dia. Okey, nanti saya bagi tunjuk contoh dalam grup Telegram. Murid-murid boleh rujuk. Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.